اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 60, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 60, baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 5. Wajib pelihara kemaluan. Wajib pelihara kemaluan. Kemaluan di sini bukan faraj. Kemaluan bukan faraj. Kemaluan di sini kalau kita sebut gak maru'ah ataupun image. Saya tak sini 3 makna. Maru'ah. Pada maru'ah, maruah itulah kalau cakap Melayu. Maru'ah tu bahasa Arab. Maru'ah bahasa Arab sebut gitulah. Tapi kita cakap Malaysia ni maruah, bukan gitu. Maruah. Tapi kalau eja M-A-R-U-A-H. Kalau baca betul maru'ah lah. Kalau maruah kena ada W-A-H tau. M-A-R-U-W-A-H, barulah maruah. Disebut macam mana? Maruah tau. Eja A-H tau, bukan W-A-H. Kenapa tu wah pula? Eja betul tu. Kalau ikut Arab maruah, tu maruah tu Arab lah. Lepas tu kadang-kadang saya sebut ni orang pelik bunyi. Jadi selesa sebut gitu. Contoh ni bab lain. Saya biasa sebut dengan tawakul. Tawakul. Orang dah tanya, ustaz, tawakul ke tawakal? Oh, ya sungguh juga tau. Tawakul ke tawakal? Bahasa Arab tawakul. Kalau tawakal telah berserah diri. PMLT jadinya. Nak masdar tawakul, diri penyerahan. Penyerahan tu tawakul, tu bahasa Arab. Tapi bahasa Malaysia sebut tawakal. Tak apa. Tapi saya lebih suka sebut orang Arab tawakul. Jadi orang jadi pelik. Apa sebut tawakul? Sebut tawakal. Betul lah. Tawakal bahasa Malaysia. Maru'ah tu bahasa Arab. Kalau kita maruah. Maruah. Tapi eja Melayunya, eja Ruminya maru'ah kalau baca betul. Jadi kemaluan ni saya terjemah dengan 3 makna saya mengajinya. Yang pertama maru'ah, yang kedua image, yang ketiga kemukaan. Apa ni kemukaan? Air muka. Oh ni saya catat tunggu sebut ni, kemukaan. Kita tak faham tau. Kalau kita kok air muka tau. Air muka lah kalau kita. Ni saya catat. Tunggu sebut saya catat je. Maru'ah, image, kemukaan. Kemukaan kalau kita kata kok air muka lah. Nak panggil apa? Harga diri boleh. Maru'ah tu, image tu panggil apa? Harga diri. Tak apalah, kita faham sudah lah tau. Jadi pelihara wajib pelihara kemaluan.
kemaluan maruah tu. Dah kita kemaluan ni farash. Hak pelihara kemaluan ni kalau kita bicara hak anggota yang 7. Anggota 7 kan? Pelihara mata, pelihara telinga, pelihara perut, pelihara paras. Itu pelihara kemaluan. Pelihara tangan, pelihara kaki, itu je anggota zahir. Itu memang farash kemaluan lah. Ni kemaluan ni kita panggil image. Ataupun maruah lah. Wajib pelihara kemaluan, wajib pelihara maruah. Dan pelihara akan kemaluan. Kita ikut kitab lah kemaluan. Tapi sebut maruah tau. Kemaluan. Masjid pula tepi light. Orang putih masa tengah merah tu kok. Apa ni kemaluan ni. Maruah tau. Tak tu orang putih merah sekejap di tepi light tu. Bunyi kemaluan. Dah kadang-kadang tu ceramah. Buat perangai pelik-pelik dia kata. Macam tak ada kemaluan ni. Padahal macam tak ada kemaluan ni bukan kemaluan tu. Maruah ni lah. Kenapa? Tak ada rasa malu. Buat perangai pelik-pelik. Lepas tu kita biasa sebutnya tak ada kemaluan kalau gitu. Apa makna tak ada kemaluan? Tak ada perasaan malu. Buat benda salah-salah depan orang ramai. Tak rasa malu pun. Lepas tu akan sebutlah orang jenis tak ada kemaluan. Tapi masalahnya sebut kata jenis tak ada kemaluan ni kok. Ada kok tak ada kemaluan. Kemaluan lelaki tidak ada, kemaluan perempuan tidak ada. Pelik tu. Tapi tak ada kemaluan ni, tak ada rasa malu. Tak ada harga diri. Buat perkara yang menjatuhkan maruah sendiri. Maksud apa dia sebut? Tak ada kemaluan, tak ada harga diri, tak ada perasaan malu. Buat perkara Tuhan larang ni depan orang ramai mani-mani. Kadang-kadang kapung-kapung pada juga. Kalau bandar-bandar tak pelik lah. Sebab bandar ni dia ada ramai orang. Orang macam-macam. Orang bukan Islam pun ramai. Contoh. Disebut sebagai tak ada kemaluan. Jadi maruah lah maruah. Dan dipelihara akan kemaluan yang ini maruah dengan dipeliharakan pekerjaan yang membawa malu dirinya. Jangan buat satu perkara yang menyebabkan jadi malu diri. Jadi malu diri kalau buat satu perkara tu. Malu dirinya, diri sendiri. Buat perkara yang menjadikan diri sendiri itu malu. Tapi kalau orang yang ada rasa malu lah. Kalau orang tak ada rasa malu, dia tak apa-apa pun. Dia berbangga pula. Dia tunjuk pula kepada orang. Hak perbuatan, pekerjaan yang buat dia malu diri sendiri. Dan atau malu orang lain. Pelihara maruah ni bukan maruah diri saja. Kena jaga maruah orang lain. Orang lain termasuk maruah keluarga kita, maruah ibu bapa kita. Kena jaga belaka tu. Sebab terkadang bila seseorang melakukan satu pekerjaan yang memalukan, akan mengaibkan sampai keluarga, akan mengaibkan ibu bapa. Kena jaga belaka tu. Dia buat satu pekerjaan yang memalukan diri sendiri, pekerjaan yang mengaibkan diri sendiri, yang menjatuhkan nama baik diri sendiri. Bukan hanya mengaibkan diri sendiri, menjatuhkan maruah diri sendiri, mengaibkan keluarga, mengaibkan ibu bapa. Mana kena pelihara daripada pekerjaan yang boleh bawa kepada malu diri sendiri dan malu orang lain. Mana contohnya? Memalukan orang lain ni. Seperti tuduh orang berzina. Ni. Memalukan orang ni. Atau memaki orang atau sebagainya. Ini yang panggil apa ni? Memalukan orang, menjatuhkan marah orang, tuduh seseorang tu berzina tanpa ada 4 saksi. Tuduh seseorang tu liwat tanpa ada 4 saksi. Dia menjatuhkan kemaluan maruah orang lain.
Menyebabkan orang itu tu jadi malu. Sama juga dengan memaki. Apabila memaki, dia memaki ni, yang dimaki tu malulah. Tapi sekarang ni terkadang yang memaki tu lagi malu. Sebab apa? Orang ambil video yang memaki, orang masuk FB. Nampaklah muka orang yang memaki. Memalukan diri sendiri dan memalukan keluarga. Mokcik ni mok siapa? Anak jadi malu. Budak ni sedap maki orang. Anak siapa? Mak ayah jadi malu. Ni jadi dia akan memalukan keluarga pula dah. Memaki ni, orang yang dimaki tu memang malulah. Orang yang dimaki tu. Orang yang dikata huduh tu malu. Jatuh air muka dia. Jatuh maruah dia. Yang memaki pun akan jatuh maruah juga. Sekarang lah. Orang ambil gambar sampai ke bila-bila. Dimaki, gimaruh orang. Contohnya. Orang pun highlight. Terkadang yang berlaku sekarang ni bukan orang yang sharekan makian tu. Yang memaki tu dia share. Yang memaki tu share. Di share tujuan dia nak menjatuhkan maruah orang yang dimaki. Tiba-tiba dia yang jatuh maruah. Dia maki orang, dia maruh orang, kata huduh macam-macam. Dia yang rakam. Dia yang rakam. Kemudian dia pun share pula dalam FB dengan tujuan biar orang yang dimaki tu jadi malu. Tiba-tiba orang yang dimaki tu dapat simpati ramai, dia memaki tu yang jadi malu. Pada ni. Ini semua orang yang tidak menjaga harga diri, tidak menjaga kemaluan maruah diri. Wajib kena pelihara maruah, harga diri. Ingat baik, kita kena jaga maruah kita sebagai orang Islam. Kalau kita orang Islam melakukan perkara yang menjatuhkan maruah diri kita, dia menjatuhkan maruah agama. Ni orang Islam ni, orang Islam. Gini kuangan ni orang Islam ni. Pada ni. Jaga maruah diri sebagai orang Islam, maruah diri sebagai orang belajar agama, maruah diri sebagai orang masjid contohnya. Lebih-lebih lagi maruah diri sebagai orang yang ada nama dalam agama. Orang ada nama dalam agama. Dia tu guru ke, dia ustaz ke, dia pendakwah ke, dia tu imam ke, dia tu bila ke. Ni. Orang ada nama belaka ni dalam agama ni. Orang ada nama belaka ni. Kalaulah orang yang ada nama dalam agama tak jaga kemaluan maruah diri, dia akan merosakkan lagi lebih luas. Ini besar ni kuliah yang 6. Ini bicara wajib pelihara kuliah yang 6. Kuliah yang 6 ni kuli, perkara yang perkara yang dibangsa kepada sekalian dipanggil kuliah kerana tercabang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Itu kulliyun dia panggil, bukan juz'iyun. Kulli ni perkara yang dibangsakan pada sekalian, luah. Juz'i ni perkara yang dibangsakan kepada satu-satu bahagian. Hak 6 perkara ni dia panggil kulliyat. Manapun ni perkara yang besar, yang luah, yang tercabang daripada 6 perkara ni hukum yang banyak. Terdahulunya pelihara agama, waktu yang paling besar sekali. Pelihara diri. Yang ketiga pelihara akal, ni pelihara akal. Yang keempat pelihara nasab, pelihara keturunan. Yang kelima ni pelihara kemaluan maruah. Hak minggu lepasnya pelihara nasab, pelihara keturunan, jaga air mani. Sebab air mani daripada perzinaan, walaupun jadi anak, tidak ada nasab antara lelaki dengan anak yang dilahirkan. Tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab. Bukan anak dia dari segi hukumnya. Walaupun secara biologinya, DNA-nya memang anak dia. Sebab perempuan tu hanya berzina dengan dia seorang sahaja.
Apabila lekat perut, hamil, mesti anak dia. Kalau dia berzina dengan ramai lelaki, kena cek lah. DNA lelaki mana. Sekarang ni memang perempuan ni hanya berzina dengan satu orang lelaki. Memang secara biologi, itulah ayah kepada anak yang dilahirkan. Dari segi hukum fiqh, bukan ayah. Bukan ayah. Bukan lelaki tersebut boleh berkahwin dengan anak yang dilahirkan oleh perempuan anak zina ni. Boleh berkahwin pula. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak boleh. Mazhab Syafi'i. Sebab tu di antara kalau orang dia nak cela. Ni ada orang jenis. Dicela imam-imam muktabar. Dicela Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Orang yang nak cela imam mazhab Syafi'i ni di antaranya. Dia nak cela mazhab Syafi'i. Kamu tahu tak? Mazhab Syafi'i kamu ni, ayah boleh berkahwin dengan anak perempuan. Kita dengar pengung. Tak pernah dengar pun. Mana boleh ayah berkahwin dengan anak perempuan? Ayah tiri pun mahram. Tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan tiri. Ni kalau ayah betul, mana ada ayah betul boleh berkahwin dengan anak perempuan? Ayah tiri itu bukan ayah dia pun. Pun mahram dah, haram berkahwin dah. Sama telah ayah sendiri. Pengong kitanya. Ni. Perempuan yang melahirkan anak itu je lelaki. Tapi dia tak berkahwin dua ni, tak berkahwin. Perempuan ni pun melahirkan anak. Jadi dalam mazhab Syafi'i, lelaki itu bukan ayah kepada anak yang dilahirkan. Tak ada kaitan. Walaupun mani lelaki itu sekalipun, tapi tak ada kaitan. Tak ada pertambatan, putus pertambatan, putus nasab. Antara lelaki, air mani dia yang melahirkan budak perempuan. Kalau kita letak budak perempuan lah mudahnya. Mana cerita bab berkahwin ni, budak perempuan. Mana apa ni? Putus tambatan, putus nasab, bukan anak dia. Jadi ajnabi, bila bukan anak dia, boleh berkahwin. Memanglah itu ayah biologi. DNA memang ayah dia. Tapi hukum fiqh mazhab Syafi'i, tak hukum ayah dengan anak, bukan boleh berkahwin. Hanya orang tomah ni. Mazhab Syafi'i kamu ni, ingat baik. Ayah boleh berkahwin dengan anak perempuan sendiri. Ni nikah dia. Nikah dia. Dan kalau kita dengar, jangan duk fitnah gitu. Duk reka mari mana ayah boleh berkahwin dengan anak sendiri. Ayah biologi. Tapi oleh kerana hamil luar pernikahan, zina, maka tidak dihormati pada syarat aimani itu. Maka syarat tidak kaitkan lelaki itu dengan anak perempuan yang akan dilahirkan. Cuma minggu lepas ada cerita dalam hak fatwa di Malaysia kita ni macam mana. Kalaulah lelaki ni kemudian berkahwin dengan perempuan yang dihamilkan, lahir anak tu dia panggil anak tiri, bukan anak kandung. Tapi saya sebut dah minggu lepasnya. Dia walaupun di kalangan ulama fiqhnya berselisih pandangan. Memanglah pandangan dalam fiqh, pandangan muktamadnya, walaupun dia berkahwin itu, lepas berkahwin 7 bulan, 8 bulan perempuan tu beranak, tapi pasti pada masa berkahwin sudah hamil, lelaki itu berkahwin dengan perempuan ni tetap tidak sah nasab. Hanya setakat ayah tiri dengan anak perempuan tiri saja. Mahram juga, tapi bukan mahram dengan nasab, dengan keturunan, bukan. Dia panggil mahram bil musaharah, dia panggil. Kita mahram ni ada 3 mahram ni. Pada mahram. Kan pening pula mahram man kalau ustaz muhring. Tak apalah. Mahram muhring itulah. Bahasa Arab mahram, bahasa Melayu muhring.
Jadi saya ni sebut kadang-kadang hati dia payah macam tadilah. Maruah, pelik maruah. Tawakul, pelik tawakul, tawakal. Sebut asal lah. Jadi mahram lah asal dia. Macam saya biasa sebut tomok. Tomok tamak. Dia kata T-A. To, bukan te. Tomok. Jadi saya sebut dengan to lah. Ada orang tanya, tomok ke tamak? T-A-M-A-K. Tamak. Oh, tu bahasa Malaysia, tamak. Kita bahasa Arab, to, mim, ain, tomok. Tu bahasa Arab. Tapi saya biasa sebut gitu. Orang dengar dia kata, pelik ustaz cakap, dia kata tomok, tamak, tata, T-A. Dia bukan te, to. Dia kalau to, kalau ejaan Rumi kena T-H-A tau. Kalau to. Toharoh. Toharoh. Bukan T-H-A. To. Dia tomok T-H-A lah. Tapi tak apalah, Malaysia sebut tamak. Mahram, muhrim tu, dia kalau muhrim ni bukan haram nikah. Muhrim tu orang tengok ihram, orang tengok ihram Mekah. Tu muhrim. Muhrim ni orang ihram. Tu baru muhrim. Tapi tak apa bahasa Malaysia. Malaysia muhrim, bahasa Arab mahram. Jadi saya sebut mahram lah. Dia nak jadi mahram ni 3. Kita bicara nasab. Nasab lah. Anak, cucu. Tu mahram nasab. Ibu, bapa. Dia ada mahram birrada'ah. Sebut minggu lepas. Susuan. Mahram dengan nasab, mahram dengan susuan sama. Kalau kita nak tanya macam mana dengan susuan ni. Sekarang ni adik-beradik dia buat anak jadi anak susuan. Kami ni macam mana? Ini kami adik-beradik kepada ibu bapa susuan ni. Macam mana kami? Sebab adik-beradik dia ambil anak angkat. Ambil anak angkat, adik-beradik jadikan anak angkat tu anak susuan. Maka terkadang timbul pertanyaan, dah dengan kami ni macam mana dengan kami ni? Dengan kami adik-beradik kepada ibu bapa susuan ni. Jadi sama je. Adik-beradik kita ada anak kandung. Adik-beradik kita ada anak susuan. Dengan kita macam mana? Sama hukum. Tu je. Tak sadar cerita panjang. Sipir dia mudah je. Adik-beradik kita ada anak kandung. Macam dengan kita? Anak saudara kandung, mahram. Adik-beradik kita ada anak susuan. Samalah, anak saudara susuan, mahram. Tu je. Mudah je buat susuan ni. Tak cerita banyak buat susuan ni. Sebab buat susuan ni sama hukum dengan nasab. Susuan sama hukum dengan nasab. Kalau nak tanya macam mana dengan susuan ni, macam mana kalau contoh anak saudara kita, anak saudara kita, mahram kita, anak saudara kandung. Anak saudara kandung kitanya, dia ambil anak susuan. Anak saudara kandung kita ambil anak susuan. Macam mana dengan kita ni? Kita ni mak dara, pak dara ni. Sebab anak saudara kita ambil anak susuan. Anak saudara kita ada anak kandung. Macam mana dengan kita? Cucu saudara kandung, mahram tak? Mahram. Cucu saudara susuan sama hukum. Dia bab susuan ni cukup mudah. Dan susuan ni cukup kuat. Susuan cukup kuat. Nak bicara hukum pun mudah. Susuan ni pula dihukum dia cukup kuat. Cuma susuan ni tak ada lah. Nak jadi wali tak boleh. Kalau anak susuan tu perempuan, pusaka mempusakai, tak ada lah. Cuma mazhab Syafi'i kita ni, kalau nak jadi anak susuan, dia kena 5 kali kenyang lah. 5 kali kenyang, anak yang belum sampai umur 2 tahun. Kalau mazhab Hanafi Maliki, sekali kenyang cukup dah, susuan lalu dah. Sekali kenyang pun sudah jadi susuan. Kalau mazhab Hanafi Maliki, sekali je.
Kemudian susuang ni sama ada diisak direct kepada tetek itu ataupun susu tu diperah. Susu tu diperah, letak dalam botol, kemudian budak tu pun hisap. Sama sahaja. Akan menjadi anak susuan. Jadi rada'ah dia panggil. Mahram bil rada'ah. Satu lagi mahram bil musaharah. Berambil-ambilan. Mana berambil-ambilan? Nikah mak, nikah ayah, anak jadi mahram, anak tiri. Nikah anak, mak ayah mertua jadi mahram. Jadi panggil musaharah, berambil-ambilan. Ambil mak, ambil ayah, anak dia jadi mahram, anak tiri. Ambil anak, mak ayah dia jadi mahram, mak ayah mertua. Itu panggil apa? Mahram bil musaharah. Tapi mahram bil musaharah ni dia tak kuat. Mahram bil musaharah dia tak kuat. Faham tak ni? Dia ialah kalau kata anak tiri mahram bil musaharah. Kalau menantu tiri tak mahram dah. Kalau anak susuan, menantu susuan mahram. Dia sama dengan nasab lah. Kalau menantu kandung mahram tak? Mahram. Menantu susuan mahram juga. Menantu tiri tak mahram. Tak mahram. Menantu kandung. Tapi tak ada sebut menantu kandung tau. Ada sebut gitu. Siapa ni? Ni menantu kandung. Menantu kandung pasal mana pula? Dia sungguh ni. Ada sebut menantu kandung? Ada. Menantulah. Tapi nak cerita, menantu kandung mahram, menantu susuan mahram, menantu tiri, dah. Ajnabi. Dah. Dia tiri ni, dia musaharah ni tak kuat. Musaharah dia tak kuat. Dia tak sama dengan rada'ah. Jadi kalaulah lepas berkahwin, lelaki ni menghamilkan perempuan, dia berkahwin kemudian jadi ayah tiri, bukan ayah kandung. Kita mengelepas panjang cerita. Cuma saya ada terbaca juga mengelepas dalam komen-komen FB tu. Ada yang tulis tu tak kena pun dengan saya ceritanya. Tak ada pula orang tolong perbetul. Dia tak faham apa yang diceritakan. Padahal pekoh mudah je. Kalau dengar molek, insya-Allah lah, bukan payah sangat. Hak berkait dengan susuan 5 kali. Bukan 2 kali. Ini mazhab Syafi'i. Dia banyak komen-komen tu, maknanya tak betul. Hak saya bicara melepasnya, bukan cucu tiri. Makna tak ada cucu tiri. Ada cucu tiri. Cucu tiri yang sebenar ada. Berkahwin dengan pasangan yang ada cucu tiri itu mahram. Itu cucu tiri yang sebenar. Hak saya sebut mengelepasnya, yang bukan cucu tiri disebut sebagai cucu tiri. Hak tu yang salah. Bukan tak ada cucu tiri. Cucu tiri yang sebenar mahram lah. Dia berkahwin dengan pasangan yang sudah ada cucu. Cucu tiri mahram. Mahram. Cucu tiri itu mahram. Hak tu cucu tiri yang sebenar. Hak saya sebut mengelepasnya. Jadi panjang pula kitanya. Dia balik pada fatwa. Fatwa kebanyakan negeri di Malaysia ni, walaupun pada masa berkahwin sudah hamil sekalipun, janji dikahwin cepat. Dikahwin cepat. Lepas berkahwin 6 bulan lebih, 6 bulan 2 lahzah beranak, maka disahkan nasab. Walaupun pada masa berkahwin dia sudah hamil 1-2 bulan. Dia sudah hamil dah 2 bulan dah dia hamil. Dia pun berkahwin 7 bulan beranak, disah nasab. Boleh dibinkan dengan lelaki tu, boleh menjadi wali bila anak tu perempuan, dan boleh pusaka mempusakai. Pada ni pusaka mempusakai, kena faham lah. Pusaka mempusakai ini, ayah meninggal anak boleh pusaka, anak meninggal ayah boleh pusaka. Itu dipanggil pusaka mempusakai.
Kan di pusaka mempusaka ni dua belah kan. Ayah meninggal, anak boleh pusaka. Anak meninggal, ayah boleh pusaka. Itu dipanggil pusaka mempusakai. Boleh sah je nasab, boleh beng ayah, boleh jadi wali kalau anak perempuan, dan pusaka mempusakai. Syaratnya lepas berkahwin dia beranak 6 bulan. 6 bulan 12 zah. Kira hijri lah ni, kira hijri. Kira 30 hari. 6 bulan. Ada ni. Tapi kalau masa dia berkahwin tu lekat perut 4 bulan dah. Baru berkahwin dengan lelaki yang sama. 5 bulan berkahwin, beranak, barulah tidak sah nasab. Walaupun lelaki tu, walaupun Aiman itu lelaki tu, apabila tidak sah nasab, tidak boleh beng lelaki tu, tidak boleh menjadi wali kalau anak perempuan, dan tidak boleh pusaka mempusakai. Hubungan antara lelaki itu dengan anak perempuan bukan ayah dengan anak kandung, tapi ayah tiri dengan anak tiri. Jadi tak dikandung. Nak kandung ni mesti 6 bulan ke atas. Baru sah nasab, baru panggil anak kandung. Kalau tidak sah nasab, memang dia berkahwin ni. Dia tidak sah nasab sebab dia masa berkahwin tu lekat 4 bulan dah. Lepas berkahwin 5 bulan, perempuan ni melahirkan anak, tidak sah nasab. Jadi macam mana lelaki ni dengan anak perempuan ni? Ayah tiri dengan anak perempuan tiri, mahram. Tapi pelih tiri saja tidak boleh pusaka mempusakai. Walaupun memang biologinya dialah ayah kandung. Ini hak fatwa kebanyakan negeri. Cuma lagi 9, ada silap saya sebut minggu lepas ni. Kalau pada masa berkahwin sudah hamil, walaupun hanya sebulan 2 bulan, lepas berkahwin 7 bulan 8 bulan melahirkan anak, tetap tidak sah nasab. Tidak sah nasab ni tak boleh nak beng tak boleh beng lelaki itulah, tak boleh jadi wali, dan tidak boleh pusaka mempusakai. Hukumnya ayah tiri dengan anak tiri. Maka saya pun pergilah pula kepada ayah tiri itu. Itu bukan datuk tiri. Ini tu bicara mula lepas tu. Atau larat pergi kepada keluarga 69 untuk cerita Piramli tu. Gitulah. Sekarang yang ayah lelaki ni, dia yang paksa anak lelaki dia bertanggungjawab. Yang saya cerita minggu lepas buat masalah, lepas budak perempuan ni hamil, anak lelaki dia lari, takut lari. Jadi ayah ni cari, jumpalah anak lelaki dia. Dia pun pujuk, dia pun paksa anak lelaki dia supaya bertanggungjawab, berkahwin dengan budak perempuan ni. Sebab apa? Sebab ayah dia ni nak sangat ke cucu contohnya. Tapi masa sekarang ni budak perempuan ni sudah hamil 3-4 bulan dah. Sebab anak lelaki dia ni lari tak jumpa cari ni. Jadi kalau kata 3-4 bulan, kalau kita letaklah 4 bulan, lepas kahwin 5 bulan, beranaklah budak perempuan ni, maka tidak sah nasab. Jadi dengan anak lelaki dia tu hanya bapak tiri sahaja, bukan bapak kandung. Maka dengan ayah pada lelaki ni bukan datuk tiri, bukan ajnabi. Yang ayah pada lelaki ni dianggap itulah cucu kandung saya. Sebab anak lelaki dia yang hamilkan. Memang dialah datuk kandung. Bukan datuk kandung, datuk tiri pun bukan. Nak kata datuk kandung, datuk tiri pun bukan. Bukan ajnabi. Yang tua ni boleh berkahwin dengan kalau anak ni anak perempuan. Tak. Bukan datuk tiri. Tapi orang kita ni panggil datuk tiri. Salah. Datuk tiri ni berkahwin dengan pasangan yang sudah ada cucu. Jadi dalam komen yang lepas, sebenarnya tak ada lah jenis datuk tiri, nenek tiri. Kenapa pula tak ada? Datuk tiri, nenek tiri yang sebenar ada lah. Hak ni panggil datuk nenek tiri, tapi bukan ajnabi. Kalau datuk tiri mahram.
Yang orang tua ni, yang ayah pada lelaki ni, mati-mati kata cucu kandung. Cucu kandung lah. Kalau budak perempuan ni melahirkan anak selepas daripada 6 bulan perkahwinan, memang cucu kandung. Sebab menjadi anak kandung pada anak lelaki dia. Kalaulah budak perempuan ni melahirkan anak, belum sampai 6 bulan perkahwinan, dengan anak lelaki dia pun bukan ayah kandung, bukan anak tiri sahaja dengan ayah tiri. Maka ayah pada budak lelaki ni tidak ada kena-mengena, ajnabi. Itu je. Kita bicara melepaskan pelihara nasab, pelihara keturunan ni, pelihara air mani ni, jangan berzina tu sangat-sangat ditekan dalam agama. Dia kalau berzina ni panjanglah perkara, panjang perkara pula yang tercabang. Berzina dosa besar yang keji, fahisyah, dosa besar yang keji. Berjudi dosa besar juga, tak panggil fahisyah, tak panggil keji. Berjudi dosa besar tapi tak panggil fahisyah, tak panggil keji. Berzina ni dosa besar yang keji. Merosakkan maruah diri dan maruah keluarga, dan merosakkan maruah keturunan akan datang. Merosakkan maruah keturunan akan datang. Ada ni. Bayangkan kalau anak tidak sah taraf, macam mana dengan anak? Dahulu dia bin Kang Abdullah, timbul-timbul kemudian tak ada bin. Tak ada bin. Pada ni. Pada tak ada bin, sekolah nanti macam mana budak ni? Bin Abdullah ke, Abdul Rahman ke, Abdul Rahim ke? Tiba-tiba tak ada bin. Ini cerita sebenar ni di sekolah. Dia tak ada bin. Tapi mak dia bubuh bin. Daftar sekolah ke apa, bubuh bin belaka. Bubuh bin belaka lah. Dia nak sembunyi. Tapi dalam surat beranak tak ada bin sebenarnya. Satu ketika tu nak daftar apa tak tahulah. Daftar periksa ke daftar apa kemudian tu. Tak ada lah nama dianya sebab nama dia sebenarnya tak ada bank. Barulah pecah tembelah. Memang tak nak bank. Tak ada bank. Anak pun baru tahu dia tak ada bank. Selama ni mak disembunyikan. Surat beranak pun mak disembunyikan. Tapi mak dia kalau tulis apa-apa apa semua, dia akan buat bank sendiri. Tapi sebenarnya tak ada bank budak ni. Urusan sekolah pun dia buat bank. Lepas tu surat beranak dia helah lah macam mana pun. Ke dia macam mana tahu surat beranak tu dia buat bank sendiri ke macam mana tahulah. Gitulah bebek kurang. Adalah hak mak nak sembunyi ni. Kisah dia panjang lah, cikgu cerita. Macam mana cara dia jadikan seperti ada bank. Bila sampai masa nak periksa sungguh, hak rasminya memang tak ada nama dia kalau bank gitu. Barulah anak dia tahulah bahawa dia anak tidak sah taraf sebab tak ada bank. Kalau bank Abdullah ke Abdul Rahman ke Abdul Rahim ke, lepaslah satu bahagian. Tapi nak ceritanya perbuatan zina ni macam mana anak akan datang. Anak akan datang macam mana? Sebab tu ada pandangan, walaupun dia berniat baik, dia berniat baik untuk melindungi maruah budak ni. Yang dosa tu lelaki dengan perempuan tu berdosa, anak tak ada kena mengena. Dia nak sembunyikan, nak melindungi anak dia daripada malu, kemudian dia bingkan lelaki tu. Bing lelaki masalah. Lelaki tu lelaki yang tidak saudara. Bing jadi masalah. Dia boleh jadi wali nanti. Tak sah dia wali. Dia boleh pusaka mempusakai, walau dia tidak berhak pusaka mempusakai. Lagi besar risiko nanti. Ada ni. Kalau dia bingkan lelaki yang tak saudara, yalah dia berkahwin dengan ibu tu sekalipun, dia hanya tarah ayah tiri, tak boleh bing dia. Masalah pusaka nanti macam mana? Banyak perkara. Tapi kononnya untuk mengelak budak ni malu, kemudian nak cerita budak ni langsung tidak bersalah,
Tapi macam mana maruah budak ni akan datang? Daripada perzinaan kan tak jaga nasab, tak jaga keturunan molek. Ada ni. Malulah budak ni. Jadi budak ni tahu kemudian jadi apa? Kemurungan jadi budak. Kemurungan. Baru tahu bahawa dia ni anak tak saudara, yang ayah dia di rumah tu bukan ayah kandung dia pun. Baru tahu. Jadi macam mana perasaan budak? Sekolah dia macam mana nak sekolah? Orang akan bercerita, anak zina. Anak zina. Mana 4 saksi kamu kata dia anak zina? Memang tak ada saksi. 80 sebab pula kamu tuduh zina. Oh, jadi masalah panjang. Sebab itulah bab nasab, bab air mani kena pelihara molek. Itu kuliah yang 6. Nanti pergi pada maruah ni pula tuduh zina. Ke hukum qazah pula 80 sebatang pula kenanya. Itu kata tercabang banyak hukum. Tapi suasana sekarang, suasana yang mudah nak berlaku perkara-perkara yang seumpama ni. Dengan bagai-bagai sekarang. Yang boleh membangkitkan nafsu, membangkitkan syahwat. Dia berlaku macam-macam sekarang ni. Ada ni. Bukan sekolah menengah, sekolah rendah laginya. Bukan sekolah menengah biasa, sekolah menengah agama laginya. Bukan sekolah menengah biasa, sekolah menengah agama laginya. Dan ada sekolah menengah biasa yang masyhur. Bahkan terkadang budak-budak ni cerita budak yang tidak yang akhlak buruk lah. Mana-mana kawan dia kalau belum pernah berzina, kolok dia panggil. Tak boleh masuk grup, tak boleh masuk gu. Dia berbangga pula dengan berzina. Ini cerita cikgu sekolah, cikgu disiplin. Dia berbangga pula dia berzina. Oh, kamu tak pernah lagi merasai. Oh, kolok kamu. Dia kata kolok pula. Hak berkahwin tu nantilah dia kata berkahwin. Hak sebelum berkahwin ni dulu. Ini cerita cikgu sekolah. Cikgu sekolah bagi nasihat, dia goda cikgu sekolah lagi. Cikgu sekolah nak boleh tak dia kata. Oh, dia goda pula cikgu dia. Tak nak kata kan ni. Sekarang kan dulu pernah timbulkan dalam dia panggil apa? Dia punya peratuh-peratuh tu. Yang berzina sebelum berkahwin, pelajar ni berapa peratus. Dia ada cerita dulu. Saya dah baca dalam surat khabar. Yang mana anak tidak sah tarah setahun ni puluh-puluh ribu dekat 100,000 hak tak sah tarah. Hak lekat perut lepas berzina. Hak berzina tak lekat perut mana? Hak berzina tak lekat perut. Hak makan pi perancang keluarga, hak melakukan guguran macam hak tu banyak mana pula. Hak ni hak sampai ke melahirkan anak tidak sah tarah. Hak melahirkan anak lepas daripada 6 bulan berkahwin itu sah tarah walaupun dia berzina sebelum tu. Tu dia panggil sah tarah. Hak tak sah tarah ni sama ada melahirkan anak sebelum dia 6 bulan ataupun tak berkahwin langsung, tu pun tahun puluhan ribu dekat 100,000 dah. Kalau ada silap saya lah. Oh, takut sekarang ni. Kena didikan molek. Kena didikan molek. Sebab apa? Sebab nasab keturunan satu perkara yang besar dalam agama. Itu hak kita baca minggu lepas, hak yang kelima. Yang keempat. Yang kelima ni wajib pelihara kemaluan, ini maruah, dan pelihara akan dengan dipelihara akan pekerjaan yang membawa malu dirinya. Jangan melakukan perkara yang memalukan diri. Walaupun perkara ni hukumnya tak salah. Macam contohnya, kalau orang belajar agama, dia ada imej dia. Kalau saya cerita ni belajar agama pondok lah, belajar agama sekolah di imej lain. Belajar agama sekolah imej dia pakai songkok dan juga tak pakai apa-apa. Itu imej belajar agama di sekolah.
imej belajar agama di pondok, dia kena ada kopiah atas kepala. Itu imej belajar agama di pondok. Jadi dia tok lebar pondok ni, balik kampung tak pakai kopiah, dia menjatuhkan maruah diri dia. Padahal dia menjatuhkan maruah dirinya, hingga kan tidak sah nak jadi saksi nikah. Makruh jadi tok imam. Orang yang tidak jaga maruah diri. Sebab orang ngaji pondok, kopiah di atas kepala. Orang mengaji sekolah tak apa, dia lain. Dia ustaz sekolah, kopiah tak pakai, tak apa. Sebab imej dia sama ada tak ada kopiah atau pakai sokok, di imej lain. Dia imej tengok tempat lah. Lepas tu kita kena berpakaian yang seumpama. Kita kena berpakaian yang seumpama, yang selevel dengan kita. Kita orang tua, ayah haji, orang masjid. Mana imej kita? Imej kitanya kopiah di atas kepala. Pakai baju yang sesuai. Itu imej orang tua, ayah haji, orang masjid. Pandai ni. Kalau imej gitulah. Kalau imej di Bukit Payung ni lain. Imej di Bukit Payung ni, orang tua, ayah haji, orang masjid, imej dia nya bojeng. Pandai bojeng? Pandai bojeng? Dia panggil apa? Ni bojeng ni sikap mana? Kanan ke kiri tak tahulah. Bojeng ni sokeng naik ayah haji tua dah. Dak. Orang Bukit Payung ni dak. Ayah haji dia pasal tu. Smart. Ada ni. Kalau imej dia gitu. Tapi umum kita tekan ni kalau orang tua, ayah haji pula, orang baik pula, orang masjid pula. Orang yang mana kita kata kalau tahlil mesti orang panggil dia, ni kopiah di atas kepala. Hari ni sekali nak awak muda sekali. Tak boleh jatuh imej, jatuh maruah, kena jaga maruah. Jangan memalukan diri. Masa lagi menutupi aurah tu bab lain. Berpakaian yang seumpama bab lain. Mu'aji ada pakaian dia. Mu'aji nak jadi orang muda sekejap. Nak pakai baju hok macam anak cucu dia pakai. Kalau baju kurung hok baju kurung hok ni hok comel-comel. Hok orang muda. Orang pun tengok, sekali tengok muaji. Kalau orang tengok tu orang jadi apa ni? Padahal. Jadi tak seumpama, pandai tak seumpama. Tak selevel orang panggil. Mana kalau tengok semula. Ke muaji panah ni. Panah beramal banyak. Ni pelik main pakaian. Memang tutup aurah. Tapi kena dok baju gitu dengan label kita orang tua. Kena ke dok? Memang apa? Berperangai yang seumpama ataupun tidak. Pandai seumpama. Kena sebut bahasa apa kita? Berpakaian yang seumpama. Pandai seumpama. Yang sepadang. Boleh? Maknanya kalau orang tengok tu siapa ke tengok berkali-kali, ada something wrong, tak seumpama dah tu. Mu'aji ni, ingat masa muda dengan ayah haji dulu ni pakai baju kebaya, pakai kasut tinggi. Mu'aji pun pakai baju kebaya, pakai kasut tinggi, jalan gelecor. Misalnya, seumpama tak gitu? Tak seumpama. Dia memalukan diri sendiri, menjatuhkan maruah. Pada ni dia kena jaga maruah, berperangai berpakaian yang seumpama, buat kerja yang seumpama. Pandai ni. Ni bukan merendahkan kerja, bukan merendahkan kerja, cari rezeki yang halal. Kerja walaupun kita nampak macam kerja yang lekeh, contohlah kerja dengan bahagian sampah. Dia panggil apa tu? Bahagian pembandaran ke apa tu, bahagian sampah tu. Besar khidmat mereka ni. Kalau mereka tak khidmat, penuhlah sampah di tempat pembuangan sampah tu. Tengok dah masa musim-musim raya tu kan. Sampah terlampau banyak, tak sempat macam mana jadi kampung. Mana apa ni? Kecoh kampung, sampah penuh. Mana hak kerja ni jasa mereka besar. Bukan merendahkan kerja. Tapi kalau seseorang tu imam,
Tok Bilal, orang belajar agama, orang hafal Al-Quran, sesuai tak kerja gitu? Selayak tak kerja gitu? Dia Tok Imam. Tok Imam dia ada kerja sambilang. Dia Tok Bilal. Tok Bilal ada kerja sambilang. Dia Ustaz dia ada kerja sambilang. Dia orang hafal Al-Quran, dia ada kerja sambilang. Kerja apa? Kerja dengan lori sampah. Sesuai tak pekerjaan dengan imej dia? Tak sesuai, tak boleh. Bukan menghina kerja yang salah faham ni. Itu cara rezeki yang halal. Tapi ada orang tidak sesuai dengan kerja seumpama tu. Orang tengok, siapa tu? Tu imam kamu tu. Allah tu imam. Ada ni. Adakah orang memandang kerja tu hina? Tidak. Itu kerja halal. Tapi ada orang yang kedudukan dia tu dengan agama dia tinggi, tak sesuai. Dia panggil pekerjaan yang boleh menjatuhkan maruah. Ada ni. Kena kerja yang selayaknya. Jadi contoh kalau orang tak ada pegang imej agama, dia banyak sangat jadi. Banyak kena jaga. Dah dia tu Imam Tok Bilal. Allowance-nya rendah, kena cari kerja sambilang. Nak cari kerja sambilang pun cari kerja yang tidak yang tidak menjatuhkan maruah imam ataupun Bilal. Boleh, tak ada masalah. Ada tu imam kerja sambilang. Sebab dia bukan tu imam yang bergaji, tu imam allowance saja. Time dia bertugas, dia main masjid, tak ada bertugas, dia cari kerja lain. Imam Tok Bilal, boleh. Tapi kerja yang selayaknya. Kerja yang sesuai. Kerja yang sesuai. Mana kalau kita kata kok, kalau kau tengok tak kejut lah. Oh, tu imam jual. Tak apa tu, biasalah jual. Tu imam jual air tepi jalan. Tak ada masalah tu. Kerja bersih. Biarlah jual air tepi jalan pun. Mana kerja bersih. Pada ni. Kalau kau tengok pun, lagi laku pula ni. Orang nak tolong pula tu imam, beli air kat dia. Contoh. Jual tepi jalan je. Atau okey je. Bersih, kerja bersih. Tapi contoh macam tadi lah. Hak biasa tu buat contohnya, kita orang ngaji agama. Kerja apa? Kerja pikul tahi, dia kata. Kerja tahi mana apa? Kerja bawa lori hak sedut tahi. Oh, jangan dia kata. Jangan. Dulu pikul tahi sungguh. Zaman dulu kan, dia ada tandas dan memang ada orang kerja pikul tahi sungguh. Memang ada orang kerja pikul tahi sungguh. Dia ambil tahi tu, dia tukang tu. Dulu je tu dulu. Sekarang ni driver lori tahi. Jangan kita menghina ni. Tapi kalau kita contohnya tu imam, macam mana dengan kerja sebagai driver lori tahi? Sesuai ke tak? Tengok. Tapi di antara contoh tu saya berinya, kita orang agama, tu imam, hafal Quran, kerja bawa driver lori tahi, dia kata. Bukan menghina kerja driver tu yang salah faham ni. Tak sesuai dengan dia. Tapi hakikatnya, memang kita bawa tahi belaka. Kan ada? Hak mari masjid ke Bayun, dia tak bawa tahi. Ada bawa tahi belaka Hak sedang-sedang nak keluar pun ada tu. Pergi tandah. Bawa tahi lah kita ni. Kan di antara nak insah diri, nak buang perasaan takabur, antaranya kena insah diri. Kita semua bawa tahi. Dan kita semua taat kepada tahi. Dah taat. Tengah-tengah sedap cakap. Tengah-tengah sedap tidur. Tahi kata aku nak keluar. Apa nak? Taat dah. Taat dah. Nanti dulu orang tengah sedap cakap ni. Oh, nak berok je kerja. Tunggu dulu, dia keluar situ lah juganya. Kau ke mana pun kena taat ke tahi. Tu kita nak sambung ke mana. Jadi daripada air mani, bukan jadi daripada intan beliang. Kada kita ni himpung intan beliang, lepas tu lahir kita air mani belaka. Nak sebut air mani pun malu. Nak sebut air mani pun malu. Ada ni. Permulaan jadinya masuk pada satu ni farash. Kemudian keluar kok farash pula kita ni. Asalnya air mani masuk kok farash, keluar kok farash pula. Tu asal jadi kita. Kita pikul tahi. Mati semuanya akan ditanam tanah belaka.
untuk insah diri. Memang kita pikir tadi. Hak ni cerita wak kerja tu wak kerja. Sesuai ke tak sesuai. Bukan kerja tu hina. Kerja tu kerja halal. Tapi ni orang yang ada maruah yang lebih tinggi. Kalau orang biasa-biasa tak apa. Pelihara pekerjaan yang bawa pada malu dirinya atau malu orang lain. Seperti tuduh orang berzina atau memaki orang atau sebagainya. Dia menjatuhkan maruah diri dan menjatuhkan maruah orang lain. Pelihara maruah ni pelihara yang besar dalam agama kita. Kuliah yang kelima. Yang enam, wajib pelihara harta. Ini kuliah yang enam. Cari harta tidak wajib. Pelihara harta hukumnya wajib. Pelihara harta hukumnya wajib. Jangan menggunakan harta pada perkara yang diharamkan pada syarak. Wallahu a'lam. Kita sebut cari harta tak wajib ni hukum asal. Tetapi kalau kita wajib menyempurnakan nafkah, kita kena carilah. Tadi kata cari harta tak wajib, ada orang di harta pusaka ditinggalkan banyak dah, cukup dah untuk menanggung nafkah keluarga, tak cari dah hartanya. Dia cari harta tak wajib. Yang wajibnya menyempurnakan nafkah. Jalan ghalibnya dengan mencari harta. Maka mencari harta tu wajib kerana untuk menyempurnakan nafkah. Bila kita anak beres belaka dah, kita pun pencing tak cari harta dah. Tak apa, sebab cari harta bukan wajib. Kalau cari harta wajib, bekerja wajib, orang pencing dosa. Sebab dia tak cari dah harta. Dia tak bekerja dah, dosa dah. Bukan cari harta, bukan bekerja tu yang wajib. Menyempurnakan nafkah tu wajib. Jadi kalaulah ibu bapa tinggal harta pusaka yang banyak, tak payah dah lah. Tak cari dah lah. Duduk rumah je. Dan macam mana cara nak nafkah? Pergi ambil kad bank, cocok di kad ATM je lah. Itu je lah kerja dia nya.